Saya Nurul Azrina binti Karim, nombor matrik 276351. Saya Nurizati binti Said, nomor matrik 276365. Saya Afiza Abdul Junid, nombor matrik 276302. Saya Nur Fazila binti Ali, nomor matrik 276343. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama salah seorang pegawai yang bertugas di Museum Tun Sakaran Semporna. Tuan boleh perkenalkan diri? Okey, nama saya John Samuel dan bertugas di sini sebagai ketua pejabat. Okey, boleh saya tanya apakah objektif penubuhan Museum Tun Sakaran Semporna ini? Okey, salah satu faktor ataupun sebab kenapa tertubuhnya ataupun terbianya Museum Tun Sakaran ini adalah hasil daripada cadangan dan permintaan kepada bekas TYT Sabah, iaitu Tun Sakaran Dadai, agar segala artifak ataupun sumbangan ataupun koleksi beliau selama berkhidmat dalam perkhidmatan awam dan juga dalam arena politik akan tersimpan dan boleh dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan kepada masyarakat, khususnya kepada pelajar-pelajar seperti yang sekarang inilah. Okay. Bila ditubuhkan Museum Tun Sakaran? Ya, dia resmi dengan 2015. 2015. Dan apakah kesan ataupun peranan kepada masyarakat terhadap penubuhan ini? Okey, kesan dan peranan galeri ini ataupun museum ini kepada masyarakat adalah salah satunya adalah untuk mengekalkan warisan dan budaya yang berhubung kait dengan koleksi kepada Tun Sakaran. Dan adakah Cik tahu apakah sumbangan etik bajau dari segi politik sejak zaman dahulu hingga zaman? Okey, memang pada dasarnya Museum Sabah di Museum Tun Sakaran ini kami akan mempamerkan bahan sejarah ataupun koleksi ini mengikut urutan berdasarkan kepada topik perbincangan kita, Sumbangan etnik. sumbangan etnik Tun, dan merangkumi suku kaum Bajau di Semporna ini adalah seperti inilah. Okey, ini ya sumbangan Tun Sakaran lah kepada masyarakat di sini, di Sabah, khususnya daerah Semporna lah. Ya, dan kita lihat inilah. Okey, sumbangan dia. Okey Tuan, boleh ceritakan pula dengan saya bagaimana dan dari mana alat-alat ini diperoleh? Seperti mana yang saya maklumkan bahwa sama koleksi di sini adalah hasil daripada salah satu koleksi daripada Tun Sakaran dan koleksi pelbagai masyarakat di Semporna lah. Dan salah satu yang koleksi di sini adalah parutan kelapa lah, yang ini, dan ini itu yang pegagan lah. Kalau bahasa di sini adalah pegagan ini, untuk parut kelapa lah yang di sini ini.
Okey. Dan yang ini pula ini adalah lesung, linsungan lah. Tapi kami selalunya lesung, tapi di kalabasa ini ada linasungan. Kalau bahasa di sini linasungan lah. Tapi selalu kita dengar adalah lesung. Ini adalah digunakan untuk ada dua. Satu untuk tubuk padi. Yang padi itu macam beras, dan kedua di dalam beras itu dia hasilkan ataupun ditumbuk sampai hancur untuk dijadikan tepung. Yang inilah. Okey. Okey, di sini pula kita lihat pertukangan kerang kayu dan besi. Boleh Tuan terangkan sedikit? Okey, seperti mana yang kita lihat di sini, ini adalah alat besi, untuk dijadikan sebagai alat pemotong, dan seperti mana yang kita nampak di sini adalah pelbagai jenis parang yang ada terdapat di sinilah, dan salah satu yang parang di sini adalah yang inilah, ini untuk pemotong. Okey, itu patok tuh. Okey, salah satu yang ini patok ini dan barung ini adalah untuk pembuat perahu. Perahu bagang. Apa tu? Bugu. Sudah, bugu. Untuk buat bugu lah, perahu bugu. Untuk perahu bugu itulah yang ini patok dengan itu barung itu apa ini? Itulah, beliung, patok ataupun beliung. Ini untuk mengukir yang okey. Jadi semua ni Tuan daripada Tun Sakaran lah. Ada yang dari dia, ada yang dari Tun, ada juga yang kami koleksi daripada masyarakat. Sabah. Di sinilah. Oh, di sini saja. Sebab semua koleksi di sini dari orang tempatan. Ya, semua di sini, koleksi di sini adalah diperoleh ataupun kami dapat di sini di sekitar Sampurna lah. Tetapi lebih kepada koleksi Tun Sakaran lah. Begitu. Macam yang saya lihat ni, ini adalah guluk parang. Guluk. Maksudnya ini digunakan untuk semasa bilan. Okay, ini digunakan seperti mana yang kita di sini. Ini adalah satu set untuk buat lah, untuk pisau lah itu. Okay. Yang dibuat pada tu tanduk rusa lah. Digunakan semasa pertempurannya. Ya. Okey, Tuan ceritakan sedikit pula tentang apa dipanggil Bogo. Okey, sebenarnya bogo ini adalah satu alat but kecil berdasarkan pada maklumat yang diperoleh. Ya, ini dibuat dari kayu bulat dan dijadikan untuk perahu. Dan seperti mana yang kita saya maklumkan tadi, itu dia menggunakan alat patok ataupun beliung untuk menghasilkan itu. Dia ini seperti mana yang kita di sini ini, itu lentah itu dah dikorekkan untuk membantu perahu. Itu begini. Dan ini digunakan untuk menangkap ikan. Menangkap ikan, dan dulu punya salah satu juga sebagai pengangkutan lah. Dalam mendayung dengan bogo begini berapa muatan, Bang? Kalau begini ini 2 orang lah begini ni. 2 orang saja ya. Ya, tapi ini buku yang kecil. Ada yang besar. Yang besar lagi. Nah. Sampurna sangat dikenali kerana memiliki pulau-pulau yang indah, jernih bertaraf antarabangsa. Sampurna bermaksud jernih ataupun sempurna dalam bahasa Malaysianya. Sampurna sangat sinonim dengan etnik Bajau kerana yang berkait rapat dengan
kehidupan laut. Seperti yang Anda tengok di belakang saya, ini adalah gambaran bagi suku etnik Bajau di Semporna. Ini dan apa yang terdapat di Semporna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azimna daripada Tawau, Sabah. Hari ini kami akan buat kajian di Muzium Tun Sakaran, Semporna. Dan di belakang saya, di perahu ini dipanggil lepa atau lebih dikenali sebagai bayanan dalam bahasa Bajau. Merupakan perahu yang digunakan oleh etnik Bajau untuk memancing di air yang cetek ataupun di kawasan berbatu karang, dan suatu ketika dulu ianya digunakan untuk perjalanan jauh di perairan kepulauan. Reka bentuk dan pembuatannya ni dan ukiran yang terdapat pada lepa menggambarkan kreativiti kemahiran dalam bidang pertukangan kayu, kepakaran dan fungsinya sebagai rumah perahu dan pengangkutan untuk memancing. Jika kita lihat, perahu ini berukuran di antara 8.5 meter hingga 12 meter panjang dengan keluasan lebar 1.5 meter hingga 1.9 meter untuk menempatkan fungsinya sebagai rumah untuk satu keluarga. Pada dasarnya, secara tradisi, lepa mempunyai ciri-ciri seperti bahagian dek merangkumi tempat tinggal dengan dapur, termasuklah kelengkapan untuk memasak seperti ikan masin, ubi kayu dan tajau untuk menyimpan air. Perhiasan dengan ukiran rumit berbentuk flora dan kehidupan laut yang diukir di kedua-dua tepi perahu, belakang, tiang layar dan depan. Dipanggil ni layar ataupun lamak. Bumbung dibuat daripada daun nipah. Semasa perayaan, lepa ini dihiasi dengan layar berbagai jenis, panji 3 segi, saling guru, tipas-tipas dan layar yang dipanggil sambulayang. Di belakang saya merupakan senjata bagi suku kaum etnik Bajau Semporna yang sangat terkenal dengan ukiran-ukiran yang diilhamkan daripada flora, dan setiap senjata ini mempunyai peranan tersendiri sama ada untuk kegunaan harian dan juga sebagai pertahanan diri. Dan dalam fiksiku manis pakiring-kiring kawan tugan pagsulihan kami mon bangsa kali ujungnya. Badai yang tak pihak ikal pusaka bangsa, pusaka banan mato ada kali patah. La 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 la, daling-daling igalan subuli kabujangan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Afiza binti Al-Unit. Okay, di belakang saya ini merupakan di antara peralatan untuk menangkap ikan yang biasa digunakan oleh etnik Bajau untuk menangkap ikan. Okay, dua daripada peralatan yang biasa digunakan untuk menangkap ikan iaitu linggi dan juga salivu togeng. Okay, selain daripada pukat, okay, etnik Bajau juga menggunakan peralatan seperti tombak, juga dipanggil pogol, dan sulukit yang mana mereka gunakan untuk menangkap ikan. Okey, iaitu caranya dengan menggunakan kedua-dua alat ini diikat di batang bambu yang panjang dan juga mudah dialih. Okey, selain itu, etnik Bajau juga menggunakan untuk memanah ikan, memanah ikan, dan kebiasaannya pada waktu air tenang dan juga pada waktu malam. Okey, itu saja. Okey, Assalamualaikum. Jika kita lihat di belakang ni, ini adalah tembaga yang juga dikenali sebagai selapa tumbaga.
Sulapan tembaga ni maksudnya dia sudah melalui proses yang baik dan halus. Dan untuk menghasilkan tembaga yang baik dan halus tu kena memasukkan objek ke dalam lilin, kemudian dibakar, kemudian dimasukkan ke dalam acuan tanah liat dan kemudian dibakar. Dan kebiasaannya kalau kita lihat pada hari ini tembaga digunakan untuk meletak siri dan pinang. Okey, di belakang saya ni adalah nisan bajau yang dikenali sebagai sunduk. Sunduk randa ataupun danda ni adalah khas untuk perempuan, wanita. Semakin banyak ukiran di batu nisan ni melambangkan usianya semakin lanjut. Dan di sebelah sini pula sunduk lalah adalah batu nisan untuk lelaki. Diletakkan di atas kepala tempat persembadian seorang lelaki yang telah meninggal dunia. Kami pelajar daripada UUM, Universiti Utara Malaysia, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Samuel kerana sudi ditemu ramah dan menceritakan sedikit banyak tentang Muzium Tun Sakaran Dadah ini. Boleh Tuan beri sepatah dua kata dan harapan Tuan terhadap Muzium Tun Sakaran ini? Okey, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada kamu semua. Saya difahamkan anda adalah salah satunya penuntut UUM PhD kan. Dengan harapan saya sebagai pegawai di sini agar bukan saja di sini untuk bermulanya kamu untuk mendapat maklumat dari segi sejarah, tapi di tempat-tempat yang lain ada juga. Dan sekiranya kamu datang, ada lagi di Bukit Tengkorak, ada Bukit Tengkorak juga ada. Okey, dan dengan selain daripada itu juga ini juga salah satu daripada membantu pihak jabatan kami, khususnya di Muzium Tun Sakaran ini, untuk mempromosikan tempat ini kepada masyarakat, khususnya kepada pelajar lah yang terdapat di UUM. Dia bukan saja di Sabah, tapi barangkali di luar pada Malaysia lah. Ya, namun demikian, apa yang saya harapkan adalah oleh karena ini bahan adalah jabatan, koleksi jabatan, agar dapat dipelihara lah. Maksud saya jangan disebar sesuatu lah. Contohnya dalam Facebook begitu, tapi pergunakan ini sebagai bahan rujukan kamu lah, sebagai rujukan kamu dan juga itu sendiri.